Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, kita mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, baru ni kita masuk dalam sedikit perbahasan dengan kitab kita. Kitab kita ni adalah 40 hadis jalan ke syurga. Tajuk yang pertama kita selesai bincang pada siri yang lepas adalah berkaitan dengan menghadiri majlis ilmu. Tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ni adalah satu benda yang sangat mahal dan ilmu ni adalah satu benda yang sangat berharga. Sebab tu kita menghadiri, maknanya kita bergerak menuju ke majlis ilmu. Kerana apa? Kerana kita berhajat dengan majlis ilmu tu, maka kita yang pergi pada dia. Sebab tu Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia menyebut al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ni dia didatangi, bukan ilmu tu mendatangi. Ketika Imam Malik dijemput oleh Khalifah Harun Ar-Rashid mai ke istana khalifah untuk mai belajar ilmu agama Allah, mai ajak, jemput Imam Malik mai ajak dalam istana. Tapi Imam Malik kata apa? Dengan kata-kata yang masyhur tadi tu dia kata tu lah, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu ini didatangi. Maknanya kalau hang nak belajar ilmu, hang mai dekat aku.
Kita sekarang ni, suasana kita di dunia sekarang ni lah, di Pulau Pinang ke, di mana-mana luar-luar negara ni, konsep dia macam mana? Konsep dia ada satu tempat pengajian ilmu, maka orang nak mai mengaji ilmu, dia mai satu lokasi tu, termasuk juga orang yang nak mai mengajak tu, dia mai situ. Maka segala usaha yang dibuat untuk mendatangi majlis ilmu tadi tu, maka kesemua tu akan dikira sebagai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya pernah cerita ke tak pernah cerita dekat tuan-tuan kisah seorang sahabat Nabi SAW yang dia mengembara semata-mata untuk mendapat ilmu. Dia duduk di Madinah. Dia dengar hadis Nabi SAW yang menyebut berkaitan dengan suasana orang bangun di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar ni, orang masa dia bangun tu, dia dibangkitkan dalam beberapa situasi dan keadaan. Antaranya adalah hufatan. Hufatan tu tidak berkasut. Dia dibangkit dengan keadaan urlatan. Urlatan ni tidak berpakaian. Dan satu lagi, ghurlan. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, dia ni Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kisah ni disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Bukhari, bab berkaitan dengan Mu'anaqah. Mu'anaqah ni maksud dia berpelukan. Kita ni boleh tak peluk dengan orang? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Boleh tak peluk? Boleh. Bila? Apabila kita ada satu tempoh yang lama kita tak jumpa dia. Contoh, dia balik pada Mekah, kita mu'anaqah, berpelukan dengan dia. Atau kita dah lama dah tak duduk di sini, atau bila-bila kita main kenuri kahwin, jumpa kawan kita satu tempat kerja yang dah lama kita tak kerja, kita berpelukan dengan dia, boleh. Maka kalau hari-hari jumpa peluk, dia pelik jugalah. Semayang Zuhur jumpa peluk, semayang Asar peluk, semayang Maghrib peluk, dia menuju ke arah lain pula lagi. Kerap sangat peluk. Peluk ada sebab lah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa dia buat? Dia bila dengar hadis tadi tu, dia tanya dekat geng-geng duk ada dekat Madinah ni, dia tanya, hamba tahu tak apa makna perkataan ghurlan ni? Hamba tahu tak maksud perkataan ghurlan ni? Kami kata, kami pun tak tahulah, tak apa jelas maksud dia. Tapi ada seorang lelaki yang dia ni duduk dekat Madinah, duduk dekat Syria, yang dia ni pernah dengar hadis ni pada Nabi SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah ni apa dia buat? Dia beli seekor unta. Ada riwayat kata dia beli seekor kuda. Dan dia buat persiapan dan segala kelengkapan untuk dia mengembara start daripada Madinah. Jalan, pi sampai ke mana? Pi jalan sampai ke Syria. Berapa lama? Sebulan perjalanan. Maknanya bawa bekalan, makanan, duduk atas unta tu, jalan-jalan dengan lenguh. Kau boleh sandak. Unta ni kau boleh sandak. Bukan ada R&R boleh berhenti makan chicken chop ke apa kau. Duduk keras saja atas tu lah. Jalan, sakit badan, letih, barang, unloading barang kat unta, jalan balik. Dengan perjalanan padang pasir yang kita tak tahu bahaya tak bahaya. Dia punya fokus satu je. Aku nak tahu perkataan ghurlan ni apa maknanya. Bila dia sampai dekat situ, maka jumpalah macam penjaga lah, macam orang yang khidmat dengan sahabat yang ada dekat Madinah tu. Sahabat tu yang nama dia adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Unais ni, Nabi SAW pernah bagi dia satu tongkat dekat dia kerana dia berjaya mempertahankan Nabi SAW daripada dibunuh oleh seorang lelaki yang nama dia Khalid bin Sufyan. Dalam peperangan, Khalid bin Sufyan ni dia nak membunuh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Unais yang pertahankan Nabi SAW,
dan sebagai menghargai jasa, maka dia bagi tongkat tu kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dan ada riwayat menyebut dia jaga tongkat tu, maknanya dia pergi mana pun dia bawa tongkat tu, apabila dia nak meninggal dunia, dia pesan dekat orang supaya ambil tongkat tadi tu, kafankan sekali dengan dia. Sayyidina Abdullah bin Unais, apabila dia duduk dalam rumah dia, di kawasan dia tu, datang Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka ahli khidmat dengan dia, orang yang selalu khidmat, dia kata, tunggu Ustaz, mari aku pergi tengok dulu. Bagitahu, kata ada orang tetamu datang daripada Madinah nak jumpa kamu. Maka Sayyidina Abdullah bin Unais dia pun keluar. Bila dia keluar, dia jumpa Sayyidina Jabir bin Abdullah, lama tak jumpa. Mereka dia pun berpelukan, dia tanya khabar, sihat ke dan sebagainya. Kemudian terus Sayyidina Jabir bin Abdullah ni dia tanya, aku mai ni ada satu hajat besar dekat hang. Kau tak masuk rumah minum kopi ke apa, kopi radik ke tak ada nah. Tang tu je tanya terus. Apa maksud yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni? Sebab setakat aku tanya dekat Madinah ni, ramai orang yang sebut, antara orang yang tahu isu ni adalah kamu. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia kata maksudnya itu adalah tidak berkhatan. Maknanya bangkit di mahsyar esok tak berpakaian, tidak berkhatan dan tidak berkasut dalam keadaan matahari sejengkai. Dapat satu je maksud tu, maka dia terus bungkus barang semua, shoot pula balik sebulan lagi ke mana? Ke Madinah. Demikian semangat sahabat untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita sekarang ni di negeri kita, di Pulau Pinang ni, rata-rata kuliah. Masjid ni kuliah, surau ni kuliah, masjid ni kuliah. Kuliah sampai banyak sangat, sampai orang pun tak ada di kuliah. Sampai ustaz mai tak ada orang. Sebab ramai banyak sangat kuliah di mewah di negeri kita ni. Tapi kita kadang-kadang nak main tu bukanlah jauh sangat. Kita rasa banyak benda yang menghalang kita. Sebab tu Nabi SAW letak hadis yang awal ni pada dia. Man salaka tariqan. Siapa yang merempuh dan menempuh satu jalan, nak main belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak benda yang kita kurang dalam agama ni nak main belajar balik, maka orang yang nak main belajar tu, maka dia nampak jalan-jalan tu, Allah mudahkan dia jalan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita belajar, maka baru kita tahu benda tu boleh tak boleh, halal ke haram ke, macam-macam jadi. Macam jadi isu baru ni adalah orang yang dia ni mak mentua dia meninggal. Mak mentua dia meninggal. Bila mak mentua dia meninggal, mak mentua dia ada gelang emas yang berharga lebih kurang 5 ke 7 ribu macam tu lah, yang masih ada dalam Ar-Rahnu Bank Rakyat. Adik-beradik ni semua, hang tengok aku tengok hang, aku tengok hang tengok aku. Maka menantu dia ni, dia kata tak apalah, mai aku pi tebus. Dia pi dekat Ar-Rahnu, bawa surat mak meninggal apa semua ni, bawa dengan isteri dia, cerita-cerita macam ni semua, kami nak tebus mai, yang ni, dia punya ni semua ni, bagi semua dokumen semua, duit semua ambil dah, bayar 5,000. Bayar lebih-lebih sikit lah, 5,000 lah, upah simpan dan segala mak nikah semua, 5,300, 400 tu ambil. Ambil emas, bagi kat ahli keluarga. Maka ketika faraid dilakukan, sepatutnya ahli keluarga mereka hak ada adik-beradik 5-6 orang tu kena buat apa? 5-6 orang tu mereka faraid ke harta, mereka pergi ambil emas tu, mereka pergi jual, dapat certain amount, mereka masukkan dalam tu. Menantu dia kata, duit aku yang 5,000 yang aku pergi tebus mak punya emas tu, mana duit tu hampa tak bagi kat aku pun. Depa kata kat dia, yang kata pergi tebus buat apa? Siapa suruh hang pandai-pandai pergi tebus? Sepatutnya hang kena tanya kami sepatah. Dia kata, iyalah, sekarang asal dia mak hampa hutang dengan bank. Sekarang aku dah ambil dah daripada Ar-Rahnu di bank tu, aku dah ambil. Maknanya hutang mak hampa tu dengan aku lah sekarang ni.
Maka hutang tu hampa kena bayar. Baru hampa boleh selesai faraid hampa. Tuan-tuan tahu apa jadi? Sampai sudah tak ada siapa pun yang bayar duit dia. Depa kata kat dia, hang sendiri cari pasal, hang mampu pergi kat hang, lantak hang, depa pakat-pakat ambil duit, belah betul ya. Sebab apa jadi macam tu? Benda-benda basic dalam agama. Sebab dia tak belajar ilmu. Bab-bab harta, wang ringgit ni tuan-tuan, tersangat banyak soalan-soalan yang sampai kerana walaupun semayang 5 waktu, walaupun tudung bawah sikit, atas sikit pada buku lali, labuh tudung dia tu. Silap air bulan, labuh lagi sampai meleret-leret gitu pun, tapi dia tetap juga dalam keadaan bab-bab duit ni dia tak kira. Maka kita kena hati-hati supaya kita jangan jadi orang yang belajar tapi tidak beramal. Sebab tu kata para alim ulama, al-ilmu bimanzilati syajarah wal amalu bimanzilati thamarah. Ilmu ni dia berada di level pokok. Maksudnya dia macam pokok. Amal soleh ni dia macam buah-buahan dia. Maknanya mustahil satu pokok boleh berbuah tanpa, mustahil ada buah tanpa pokok. Dan mustahil juga pokok dengan buah ni dia berkaitan. Maknanya hang pulun belajar, tapi hang tak amal ilmu yang kita belajar tu. Ada passion dia pula, jenis ada dua. Satu dia beramal tanpa ilmu. Satu dia berilmu tapi tidak beramal. Ini penyakit orang belajar. Penyakit orang belajar ni apa? Dia suka merendah-rendahkan amal. Saya ulang kat tuan-tuan. Orang yang belajar, main kuliah, yang dia tahu banyak benda, dia ada satu penyakit. Syaitan suka ranjau dia. Apa dia? Dia akan memandang rendah tentang sesuatu amalan. Contoh, dia kata, alah, sunat je, tak apalah, tak elok kalut lah, benda-benda sunat ya. Dia merendahkan benda tu. Padahal kita belajar bukan supaya kita tidak beramal. Kita belajar supaya beramal. Orang ajak kat dia, tahiyat awal ni, tahiyat akhir ni, dia ada separuh masa pertama, separuh masa kedua. Separuh masa pertama, separuh masa kedua. Maka hang boleh baca tahiyat paling kurang untuk sah ni apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala tu sunat. Tujuan kita belajar tu untuk apa? Untuk kita ambil simpan, bila kita ada emergency kita boleh guna. Contoh, macam mana emergency tu? Kita ni semayang dekat rumah, semayang subuh orang perempuan. Anak kita umur setahun, 2 tahun lebih ni, jadi baru merangkak jalan-jalan ke tu, dia bangkit tidur ni, dia cari mak dia. Dia jarang cari bapak dia. Dia tahu bapak dia jebon, takkan layan dia. Dia cari mak dia. Mak dia duk semayang subuh. Masa tu tengah tahiyat. Pampers dia penuh. Dia pun mai, dia duduk atas mak dia. Mak dia sedar, dia duduk berdiri, tiba-tiba dia duduk. Sejurus selepas mak dia sedar, mak dia ambil dia, mak dia letak dia kat tepi. Pampers dia penuh. Kita menanggung najis tadi tu. Kita menanggung. Dia mai, dia nak suruh kita dukung, dia nak macam nak duduk kat kita. Kita dah angkat dah bertepi dah. Dia mai sekali lagi. Maka waktu dan ketika itu, kita ringkaskan tahiyat kita. Ringkaskan tahiyat kita supaya dia jangan mai. Sebab kita nampak dah pampers dia penuh, sekali dia tembui, sekali dia duduk, sekali dia kain semayang banyak cerita. Maka ringkaskan tahiyat kita bagi salam dan kita boleh angkat dah dia, kita pergi tukar pampers dan sebagainya. Sebab kita ada ilmu tang mana nak guna, tang mana tak guna. Tang mana nak pendek. Tapi orang yang belajar ilmu bukan untuk pendekkan dia. Setiap kali semayang dia akan baca tahiyat separuh je. Orang tanya dia, awak hang semayang baca tahiyat sak yang selalu aku tengok. Dia kata, kalau apa baca panjang-panjang, kita baca hak sah sudah. Nampak? Dia belajar untuk merendahkan. Macam wuduk lah. Wuduk ni rukun dia 4 je. Muka, tangan, kepala dan kaki. Tujuan apa kita belajar? Tujuan kita belajar tu adalah nak guna masa emergency. Bila emergency, contoh kawasan kita naik ayak. Ayak bersih tak ada. Ada pun ayak sikit je kegunaan nak ambil wudu. Maka waktu dan ketika itu, kita guna ayak untuk ambil wudu
Tetapi ambil wuduk yang paling ringkas dan paling padat dan paling pendek. Apa dia? Yang rukun sahaja basuh. Supaya kita jimatkan yang orang lain boleh guna untuk ambil wuduk pula, kita basuh yang ringkas-ringkas, yang rukun sahaja. Tapi apabila kita berada di hari biasa, kita ni macam hari biasa, hari tak ada apa-apa, maka waktu itu sepatutnya apa kita buat? Kita ambil biasa lah, ambil penuh lah. Buka 3 kali, basuh tangan 3 kali, hidung, telinga, semua tu kita buat dengan 3 dengan elok. Jadi tujuan belajar ilmu bukan nak merendah-rendahkan amal, tetapi kita nak memperbanyakkan amal soleh. Bahasa kita macam ni, weh, benda sunat ni tak boleh tinggal ni, rugi kalau tinggal ni. Macam tu ayat dia. Ni benda sunat ni, benda makruh ke, kita cuba jauhkan. Benda sunat kita memperbanyakkan. Benda wajib kita ambil berat. Tu nama dia orang belajar ilmu. Dan orang belajar ilmu ni, macam kita baca dalam siri yang sebelum ni, apa dia? Orang yang belajar ilmu ni, dia ada kesungguhan dia nak mengamalkan ilmu hak dia belajar tu. Dan orang dia tahu tang mana nak buat satu-satu benda. Contoh saya beritahu tuan-tuan satu lagi isu yang ramai orang terlepas pandang. Tuan-tuan, kita mai semayang lepas azan Zuhur, kita mai semayang, maka kita pun buat qabliyah 2 rakaat. Sejurus lepas kita buat qabliyah tu, kita tunggu iqamah untuk kita semayang fardu. Tuan-tuan tahu tak, di antara semayang sunat dan semayang fardu tu, sebelum iqamah tu adalah waktu yang nama dia adalah waktu emas. Waktu emas tu maksud dia apa? Apa dia? Kata Nabi SAW, ad-du'a bainal adhanaini la yurad. Doa di antara adhanain, maksudnya 2 azan. Satu azan dengan iqamah ni tidak akan ditolak. Doa di antara 2 azan itu tidak akan ditolak. Maknanya selepas daripada semayang qabliyah menunggu ke arah semayang fardu, waktu yang pendek tu adalah waktu yang sangat mustajab doa. Tapi tak ramai yang tahu. Bila tak ramai yang tahu, apa dia buat? Dia mai awal, tapi dia duduk di luar lepak dengan kawan dia. Dia ada ruang untuk semayang qabliyah, tapi apa dia buat? Dia main duduk luar, dia main telefon dekat luar dan sebagainya, sehingga menyebabkan waktu emas tu hilang. Siapa yang suka benda ni? Syaitan dia suka lah. Kerana dia tak mau kita dapat fadilat dan kelebihan tu, maka dia pun elakkan kita daripada buat benda tu. Katalah tuan-tuan, orang nak qamat dah, kita pun main lambat. Kalau tuan-tuan main lambat, masa tu nak qamat dah dalam beberapa minit lagi, sebab semua orang dah habis semayang sunat, nampak macam tak ada siapa dah. Apa kita buat? Kita tak sempat nak semayang dah. Tuan-tuan duduk di sejadah atau di mana-mana lokasi surau ke masjid ke mana-mana, duduk terus guna waktu tu untuk berdoa. Sebab kita tengok dekat jam tu dia tulis waktu iqamah dia nak main dalam seminit lagi, 60 saat contohnya, ataupun lagi tak ada semayang pun tak ada lah, seminit je. Kita duduk, kita doa. Apa nak doa? Hang doa lah apa-apa yang Nabi ajaknya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Tak ada Rabbana atina fid dunya hasanah ke? Boleh doa apa-apa. Sebab apa kita biar waktu yang mahal berlalu? Sebab kita tak tahu benda tu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita tak main kuliah pengajian dan sebagainya. Banyak benda-benda yang boleh kita dapat pahala yang sangat banyak, tetapi kita terlepas pandang benda tu. Alangkah ruginya, dah meninggal baru tahu. Allah, rugi. Tumpang hidup tahu, berlambak-lambak pahala boleh dapat. Tapi dah meninggal baru tahu, Allah. Sebab tu bila ramai orang masuk neraka, malaikat akan tanya, alam ya'tikum nazir? Tak ada orang ke main habaq kat apa, peringat kat hampa, suruh main mengaji, buat benda baik semua, tak ada orang peringat ke?
Masa tu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami boleh dengar nasihat orang dan kami boleh fikir benda yang orang cakap tu betul tak betul, maka kami takkan menjadi golongan yang terperosok dalam neraka as-sa'ir tadi tu. Baik. Dah semua dah. Semua waktu antara azan antara qabliyah dengan semayang. Waktu tu waktu yang mahal ya. Jumaat sama juga. Bahagian waktu mustajab, tapi ramai orang makan karipap kat luar. Sebab ada kedai kan. Kau beli karipap lah, beli soya lah. Boleh lah berniaga. Tapi kalau boleh, kita masuk awal. Kadang masa khutbah Jumaat pun ramai orang tangkap gambar. Ramai orang tangkap gambar satu layan telefon satu lagi main game. Kalau budak-budak hampa duk main game masa khutbah. Tak, hampa ni budak yang bagus. Ni cek sebelah. Ada tak? Masa orang khutbah Jumaat cek main game. Tak ada. Ni bagus. Kadang-kadang tuan-tuan kita duduk di atas. Nampak dia duduk main game tu. Game yang buah-buahan tu. Buah sama sekali dia turun. Buah sama. Game apa orang tak tahu tak. Satgi lah main game buah tu yang kalut sangat. Malaikat pun berhenti tulis nama orang. Bila khatib naik mimbar, malaikat berhenti tulis nama. Maksudnya malaikat dengar. Malaikat ni bukan ada syurga neraka. Maknanya bukan taklif syarak ni kat mereka. Kita ada taklif syarak. Berhenti saat. Emergency, keselamatan dan benda yang melibatkan nyawa. Itu di luar kawalan lah. Isteri dia telefon, jatuh ke insiden orang langgar ke, ada benda yang menyebabkan bahaya, rumah dia jadi apa ke apa. Tak apalah, anak terkunci ke apa, rumah, apa-apalah ada benda. Tak apa. Kakak biasa-biasa, sayang pahala Jumaat kita. Dia pun bukan selalu pergi semain Jumaat. Maka, cari ruang peluang untuk memperbanyakkan pahala dan ganjaran kita. Baik. Ilmu fardu kifayah, sambung kita. Pula, diwajibkan kepada sebahagian umat Islam sahaja, ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Apabila ada sebahagian umat Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah fardu itu daripada orang lain. Gugurlah fardu itu daripada orang lain. Jadi ilmu ni ada 3 ilmu kena belajar. Satu ilmu berkaitan dengan fiqh, satu ilmu berkaitan dengan akidah, satu ilmu berkaitan dengan tasawuf. 3 ilmu ni adalah cabang iman, Islam, iman, ihsan. 3 ni kena belajar. Tapi belajar ni basic lah, sekadar kita tahu lah. Kita kena tahu semayang tu macam mana, yang mana rukun, yang mana fardu, niat semayang tu macam mana. Basic benda bab agama ni kita kena ambil tahu dan kita tahu. Bab semayang, buat puasa, jangan sampai apa pun tak tahu. Ramadan kita tak ketahuan lah. Tak. Dia kena tahu. Bab agama ni dia kena tahu. Tapi bukanlah tahu tu sampai mendalam perbahasan mazhab 4. Mazhab berkaitan dengan sujud sahwi ni. Nak sujud selepas bagi salam ke? Sujud sebelum bagi salam. Imam Syafi'i kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? Tak sampai dalam macam tu. Sekadar dia tahu dalam perbahasan mazhab dia. Demikian-demikian. Okey, boleh lepas. Akidah kena tahu lah. Basic je. Berkaitan dengan uluhiyah ketuhanan, berkaitan dengan nubuwah kenabian, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan apa yang berlaku lepas mati, kubur, mahsyar, mizan, nanti jadi apa dekat sini, nanti dajjal akan main, nanti akhir zaman jadi apa. Benda-benda tu kita kena tahu. Isteri Nabi SAW tu tak hafal, tak wajib hafal semua nama, tapi kita kenal lah. Basicnya kita kena kenal. Orang tanya, Aisyah tu isteri kan no? Dia kata, Aisyah janganlah buat pandai. Benda tu benda mudah ya. Aku hari-hari duk dengar. Takkan yang tu tanya aku, mestilah anak. Kan anak. Isteri. Dia pening. Dia pening tu dia tak apa lagi. Kita ingatkan dia. Bukan. Yang tu tak apa. Jangan tak tahu terus. Kita kata, Ummu Salamah tu siapa? Dia kata, tak tahu ada kawan sekolah menengah aku nama Ummu Salamah. Dia kata. Tu tak lepas. Ada Nabi-Nabi 25 tu kalau kita boleh hafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, hafal lagu Rehan tu. Boleh ikut susunan? Tak ingat Ustaz, saya 25 tapi saya kenal ya. Contoh, ada tak Nabi nama Daud? Dia kata ada. Nabi Daud, dia kaya, dia raja. Okey? Basic boleh ya?
Nabi Sulaiman kenal? Hantar Nabi Sulaiman anak dia. Oh, baru tahu dia tahu. Nabi Sulaiman siapa? Anak Nabi Daud ya. Oh, tak apa. Tapi dia tahu Nabi Daud tu adalah Nabi. Okey. Nabi Yahya, ya, dia adalah salah seorang Nabi. Nabi Zakaria, ya, dia seorang Nabi juga. Nabi Yusuf dia kenal. Nabi Ilyas, hang kenal tak? Ada tak Nabi nama Ilyas? Ish. Tahulah kata ada member ku bawa Grab seorang nama Pak Ilyas kan duduk panggil. Tu tak lepas. Akidah basic kena tahu. Sampai tak tahu anak Nabi siapa tak tahu, adik-beradik Nabi siapa tak tahu. Basic benda agama berkaitan dengan nubuah, kenabian, 25 Nabi yang wajib kita ingat dan tahu cerita, kisah. Semua tu kita kena tahu. Bagi lepas basic akidah. Sampai apa benda pun tak tahu. Tu yang mudah terpengaruh. Bila orang kata Nabi tu adalah Tuhan, pakat mengaku betul lah Nabi tu Tuhan, Nabi tu Allah. Benda basic kot. Takkan sampai benda besar ke tu. Tanya mereka ni, dia tahu. Sebab benda kecil ya. Tanda budak tadika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu ilmu fardu ain. Adapun ilmu fardu ain macam ni. Kita kena belajar dan bila kita dah kahwin kena wajib ajak isteri kita pula. Dan anak kita. Kalau kita tak pandai nak ajak, kita kena bukan galakkan, kena bawa depa main kuliah. Bukan bawa tinggal, ramai sekali lah. Bawa tinggal betul ya. Kuliah muslimat tak apalah. Dia kata segan nak pergi belajar dengan ustaz laki, kami nak ngajak dengan ustazah. Boleh, cari ustazah, pergi mengaji. Tak kira lah mengaji kat mana pun. Tapi ada konsep pembelajaran. Kena. Maka tak boleh halang. Isteri nak belajar, tak boleh halang. Dah hang tak belajar, dia tak tahu, kita halang dia, dia punya sembahyang ibadat semua jadi rosak. Macam tu. Satu lagi nama dia fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksud dia apa? Bila ada orang buat, maka sebahagian daripada umat Islam lain terlepas pada tanggungjawab. Kena tahu. Tapi saya terjemah kat tuan-tuan, apa dia? Terjemahan fardu kifayah macam ni. Bila ada orang buat, maka orang lain tak payah. Bila ada seorang buat, orang lain tak payah. Boleh kita tukar fardu kifayah. Biar aku buat, orang lain tak payah. Ada jenazah dekat masjid, ada jenazah. Tak apalah, mereka semayang lah. Ramai duk ada tu. Biar pergi lah, fardu kifayah je tu. Dia tak pergi. Cuba kita tukar. Ada jenazah. Tak apa, aku pergi lah. Biar orang lain tak pergi, tak apa. Aku mesti ada di situ. Aku nak cari pahala. Macam tu bagus dia. Kalau semua orang fikir macam tu, ramailah ada. Tapi kalau semua orang fikir macam tu, tak apa, ada orang. Tak apa, ada orang. Tak apa, ada orang. Lain tak ada orang. Semua duk harap. Harap aku harap hang. Maka kita yang dahulukan diri kita. Walaupun perkara tu perkara fardu kifayah. Jadi ada orang yang urus jenazah. Contohlah di Bayan Baru ada satu jenazah dekat Bayan Baru tu. Kat masjid. Jenazah tu dah hari ni hari Isnin. Daripada kemarin hari Ahad tu terbiak kat belakang masjid kat tempat muslimat tu. Siapa tak tahu. Ada orang keranda semua siap. Orang tanya, ni siapa? Ni yang tu lah. Tadi pagi dia main talk kata dia meninggal ni. Oh, meninggal. Semua orang buat bodoh gitu ya. Sampai hari ni contoh, tak ada siapa semayang dia tu. Duk mula bau lah. Berulat lah. Maka seluruh orang duduk di Bayan Baru ni berdosa. Kerana kita tak urus jenazah tu. Tapi ada Tok Imam pengurusi dengan Tok Siok. Mereka kata, awak ada jenazah sini. Siapa tinggal ni? Mereka tulis, tolong urus jenazah bapa saya. Sebab saya pun rasa nak meninggal dunia. Contoh. Dia pun meninggal kak. Contoh. Tak ada orang. Maka 3 orang tadi tu apa dia buat? Mereka lah urus, mandi, panggil orang apa semua buat. Mereka ke bumi, mereka kafan. 3 orang buat kerja tadi ni. Seluruh beratus ribu orang yang duduk di Pulau Pinang, duduk di Bayan Baru ni, terlepas daripada dosa membiarkan jenazah tu macam tu. Maka fardu kifayah. Fardu kifayah dia besar lagi dah. Kalau kita bincang bab berkaitan dengan doktor, dia kena ada. Tak mesti Korea. Tapi di negeri tu, di kalangan orang Islam, dia mesti ada. Doktor ada, lawyer ada. Bagi lepas benda-benda tu, maknanya ada rujukan orang Islam yang kita boleh buat. Kalau sekiranya tak ada langsung, tak ada. Kena ada. Orang yang belajar bab agama, orang yang belajar bab ni, bab tu. Kepelbagaian bab, terutama dalam bidang agama ni, kena ada rujukan yang betul. Maka
kita belajarlah simpan. Tak mesti belajar buat apa, belajar jenazah-jenazah ni ada orang urus dah. Jangan cakap begitu. Ada orang urus bila kita duduk di sini. Bila kita duduk dekat tempat lain, contoh kita pi hiking, kita pi mandi sungai, kita dengan member kita 2 orang. Tak tahu member kita terjun daripada atas, tak timbul-timbul, darah je naik, kepala dia pecah, batu kena batu, mati dia. Kita pula dah hiking naik sampai ke atas tu. Nak bawa jenazah dia turun, line telefon tak ada. Nak bawa jenazah dia turun bawah tu, dia pun badan tebal ke, nak angkat dia pun payah ke. Macam mana nak usung dia turun bawah? Lebih kurang dekat 800 meter kena turun daripada atas puncak bukit tadi tu. Jadi kita kena urus jenazah dia atas tu seorang-seorang. Macam mana nak buat? Nak mandikan dia, nak uruskan dia. Tak payahlah ni apa, takwim kita jam buat apa? Belajar buat apa? Buat takwim kiblat semua. Hang masuk masjid, kiblat kita tahu tak mana. Hang dengar bunyi jam, tidididit, 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 maksudnya waktu isyak dah masuk. Tak payah belajar ufuk timur lah, cahaya ufuk merah lah, tak payah belajar. Memang bila hang duduk dekat Bayan Baru, kena hang duduk tempat yang tak ada line, tak ada tempat, sesat, hilang, duduk seorang, macam mana hang nak sembahyang? Kiblat tengok kat mana? Tengok arah matahari jatuh. Matahari jatuh dekat kawasan kita ni belah mana? Di belakang saya ni lah, di hadapan tuan-tuan. Inilah kiblat kita. Tuan-tuan pakai ni untuk seluruh semenanjung Malaysia. Pi Sumatera, pi Mindanao, pi Turkiye jangan pakai. Yang tu lain pula. Takat semenanjung, pakai yang ni. Di mana arah matahari jatuh, di situlah arah kiblat. Macam mana kami nak tahu sembahyang Zuhur? Macam mana kami nak tahu waktu tu dah masuk sembahyang Asar? Sembahyang Zuhur apabila bayang sama dengan objek. Tuan-tuan tengok matahari, ambil satu benda, cucuk kat tengah, botol ke, mineral ke letak. Bila matahari pacak duduk atas kepala, dia tengah-tengah. Maka bila dia mula gelincir matahari, maknanya bayang objek tu dah mula nampak dah. Bila bayang objek dah mula nampak, maka kita boleh mula sembahyang Zuhur. Sampai bila? Sampai bayang dia lebih panjang daripada objek. Bila dia turun ke bawah sikit nak main dah, asar tu dia jadi panjang. Maka bayang tadi, kalau botol tadi kita letak je ni, kita tidurkan botol, nampak lebih bayang tu, maka masuk dah waktu asar. Waktu maghrib bila? Bila tuan-tuan tengok ada color merah dekat kaki langit tu, masa matahari betul-betul nak jatuh tu, waktu tu nak masuk dah waktu maghrib. Isyak bila dia dah gelap terus dah. Kita ambil belajar benda ni bila kita susah, kita boleh belajar. Macam tayamum lah. Belajar apa Ustaz? Tayamum dia ayat tu ada. Yalah, bila hang duduk sini, kena hang duduk sakit, duduk di hospital, macam mana nak tayamum? Telefon Ustaz, boleh dah ajak saya tayamum? Ustaz kata, tengok aku ajak, hang tak main. Hang tengok drama. Hang suruh pelakon drama tu ajak hang. Lah, siapa nak pergi hospital nak ajak hang tayamum pula? Tahun ni pun tak ketahuan dah. Kuliah sini, ceramah sini, ustaz tu nak pergi sana, pergi sini apa semua. Maka kita belajar ilmu semua simpan. Walaupun fardu kifayah. Kerana kita akan gunakan dia apabila kita memerlukan dia satu ketika nanti. Kemudian, seperti mempelajari ilmu fiqh yang dalam, kena ada juga. Ilmu pertukangan, perubatan, pertanian, sains dan lain-lain. Fardu kifayah amat penting untuk melahirkan jumlah pakar dalam bidang tertentu yang menjadi rujukan dalam masyarakat. Jadi kalau anak kita ada 4-5 orang, ada orang yang hantar tahfiz, ada anak yang dia minat ke arah medik, hantar medik, ada anak yang minat ke arah ni, kita hantar. Jadi kepelbagaian. Supaya ada dalam masyarakat orang-orang yang berjawatan atau orang-orang yang profesional, dalam masa yang sama dia tak lupa pada Allah Ta'ala. Kalaulah orang tu dia lupa, maka macam tu lah, kontraktor ajar orang, dia buat projek mahal-mahal gitu, dia balas duit kat dia, dia buat tar turun peruntukan 20,000, dia buat tar 7,000, 13,000 balai kat dia. Tar 4 hari jalan,
Hujan 5 hari keluar tatar semua. Sebab murah. Sebab tipu orang. Bila? Tak belajar. Jadi bila kita belajar, baru kita tahu. Sesungguhnya terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampai. Antaranya, majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga. Tuan-tuan mai mengaji ni penuh dengan para malaikat. Mereka kata, tu yang kami tak main kuliah. Sebab malaikat pun dah penuh lah. Jadi surau tak ada tempat. Tu akal. Time makan ke dakwah hampir pula. Time surau dia tak main. Sebab dia kata malaikat penuh. Jadi malaikat mai. Dan bila malaikat ramai macam ni, sifat baik malaikat tu kita akan dapat. Bila kita selalu jumpa yang hadir dengan malaikat ni. Apa sifat baik malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni mereka akan buat apa sahaja yang Allah suruh. Mereka tidak derhaka dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, macam mana ayat Allah guna? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ni tak pernah derhaka, tak pernah engkar tentang apa yang Allah suruh. Sepatutnya ayat tu berhenti di situ, cukup dah, kita faham. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan satu lagi tambahan ayat apa dia? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan buat apa yang aku suruh. Abang tak buat jahat pun tahu dah, mesti buat baik. Tapi dia nak, Allah nak abang juga, malaikat ni jenis baik. Maka orang yang selalu main kuliah, main masjid, main surau, maka sifat baik yang ada pada malaikat tu dia akan dapat. Allah suruh buat apa, dia ikut. Allah kata kat dia jangan buat apa, dia akan tak buat benda tu. Dia tak buat. Para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu, mendapat doa dari binatang-binatang. Semua orang yang mai majlis ilmu didoakan dia oleh binatang-binatang pun doa kebaikan untuk dia. Dan mendapat pahala lebih besar daripada pahala sembahyang sunat 100 rakaat dan sebagainya. Jadi sebab tu apabila kita ada beza lah tuan-tuan, ceramah dan kuliah dan forum. Ada 3 benda tu berbeza. Forum ni orang suka lah. Ramai orang akan pergi forum. Sebab seronok. Forum ni dia buat bagus. Dia macam Coca-Cola lah. Dia berasap tu. Macam kocak. Buka botol. Berasap-asap keluar. Semangat masa ceramah tu, masa forum tu seronok. Yang betulnya kena main kuliah. Baru belajar. Ada orang dia suka pergi ceramah. Tapi dia tak suka pergi kuliah. Tu tak kena ke tu. Kuliah bagi tak. Ustaz boleh kami tengok YouTube? Kami tak main ceramah. Kami pergi YouTube. Dengar boleh tak? Boleh? Macam ni. Kalau tuan-tuan main kuliah, dia ada pahala dia pula. Pahala nak bersiap pi, pahala nak uruskan rumah tangga, main duduk di masjid, pahala silaturrahim, pahala jumpa orang, iktikaf. Banyak pahala dapat. Doa pada malaikat semua kita dapat. Tapi kalau YouTube ni, boleh dapat pahala. Tapi taklah sehebat dan seafdal kita main dekat masjid surau ni. Cuma pilihan kedua, kalau kita shift malam, tak boleh main kuliah, anak-anak pun kecil lagi, ada urusan dekat tempat kerja kita kena siapkan dengan segera. Jadi sambil kita buat kerja dekat laptop kita tu, sambil kita buka telefon live ceramah ustaz sekian-sekian, kita duk buat kerja, kuliah pun dapat, dalam masa yang sama kerja kita pun boleh buat. Bila kerja kita tak ada, hari tu kita free, okey bagus, kita tengok kuliah mana, kita hadiri secara fizikal, itu lebih afdal dan lebih banyak pahala ganjaran yang Allah bagi. Sebab bila kita main ni, dia ada pengorbanan dia lah. Sesuatu benda yang berhajat dengan pengorbanan, pasti dia ada pahala banyak. Tuan-tuan duduk bersila, letih, tak larat, macam-macam benda lah. Kita ni bila main kuliah ni, pahala dia lebih besar lagi lah. Tapi kita tak nafikan apa yang ada di media sosial sebagai penyumbang yang sangat besar untuk perubahan dalam masyarakat yang besar tu. Saya pernah cerita kat tuan-tuan,
ada orang masuk Islam pasal video klip pendek. Dulu saya jumpa satu orang tu, dia India masuk Islam. Dia tunjuk kat saya dia punya jabatan agama Ipoh ke mana, Perak lah. Dia kata, Ustaz, saya masuk Islam sekian-sekian tarikh. Saya kata, tahniah lah apa semua. Tapi lama dah Ustaz. Ustaz tahu macam mana saya boleh masuk Islam, dia kata. Dia kata, macam mana? Mimpi ke apa? Dia kata, tak. Di tempat kerja dia, ada grup WhatsApp biasalah, WhatsApp pejabat ni. Dia kata, ada dalam ramai-ramai pekerja tu, staff lah, kawan-kawan lah, yang Islam, yang Melayu, yang Islam, dia dapat satu video klip. Video klip ni, dia cerita pasal Islam lah. Dia satu part yang kecil dalam seminit, 2 minit macam tu, buat Islam. Tapi penceramah ni luar negara, dia cakap orang putih. Kawan ni dalam duk forward, dia silap pergi forward dalam grup tempat kerja. Masuklah. Dia pun tak perasan. Dah lama lepas tu baru perasan, baru dia delete. Tapi dia download, dia tengok. Dia kata, aku banyak je dengar ceramah-ceramah agama ni, klik-klik sampai kat Facebook lah apa semua, banyak juga. Tapi bila cakap Syekh ni, bila aku dengar ulama ni cakap orang putih, aku rasa macam ada satu benda yang hebat dengan dia ni. Aku rasa macam kata-kata dia tu macam boleh beli jiwa, nasihat dia tu sangat lembut. Dia kata, aku mula cari nama dia. Aku WhatsApp kat member tu, tanya dia ni nama apa. Dia pun WhatsApp, aku cari di YouTube, ceramah dia lebih panjang. Dia kata, setiap hari aku spend dengar ceramah dia, dengar. Masa tu aku tak masuk Islam lagi. Dia kata, sampai satu peringkat, aku mesyuarat dengan isteri dan keluarga aku. Akhirnya aku buat keputusan untuk aku masuk Islam. Hanya disebabkan video-video pendek yang bergerak di media sosial. Ramai orang yang dulu dia tak pernah dekat dengan masjid, surau dan kuliah, tapi dia mula minat hanya disebabkan video-video pendek. Video pendek Ustaz Wadi, video pendek Ustaz Azhar Idrus adalah berceramah mana-mana kita cut buat kecil-kecil tu, kita sebar dekat orang dengar. Daripada dia suka dengar tu, bila dia dengar ustaz yang lalu dia dengar tu dia mai masjid dan surau. Tapi dalam keadaan dia ni free hair, dia main pulang-pulang tak masuk dalam masjid, dia duduk kat luar dalam kereta, dia buka tingkap. Lama-lama dia rasa macam seronok, dia main ke depan sampai masuk dalam masjid, sampai jadi ahli kuliah muslimat dan sebagainya. Sejarah asal dia hanya disebabkan video-video pendek. Jadi jangan kita sangka usaha untuk kita buat dakwah ni, walaupun dalam bentuk video pendek macam tu, kita dapat pahala ganjaran yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan daripada bab ni, maksudnya apa dia? Kita menghadiri, kita pergi belajar untuk mencari ilmu seperti mana Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Khadir. Nabi Khidir, setengah orang sebut Nabi Khidir, sebut bacaan dia Nabi Khadir. Nabi Khadir ni ketika mana Nabi Musa alaihissalam disebut oleh Allah Ta'ala, ada orang yang dia lebih lagi tahu banyak benda daripada kamu, maka kamu pergi cari dia. Maka Nabi Musa alaihissalam berjalan, maka dia kata, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba. Apabila dah berjalan, dia kata dekat Yushak bin Nun yang jadi teman dia, dia kata, boleh tak hang bagi kat kami bekalan? Kita pun dah lapar ni, letih dah kita ni, ada tak makanan? Maknanya berjalan sampai satu peringkat yang lapar dan letih semata-mata nak pergi belajar ilmu agama, ilmu dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam. Maknanya kesungguhan belajar. Maka kalaulah Nabi-Nabi pun ada kesungguhan macam tu, maka kita pun jadikanlah majlis-majlis ilmu yang ada dekat kita ni bagai kita selalu mai. Okey, berhenti sini dulu insya-Allah. Okey, terima kasih. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.